Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Syariza Mawang dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 23 Oktober 2021. Sejumlah 1,666 unit komputer riba diagihkan kepada pelajar kurang berkemampuan yang bakal menduduki peperiksaan penting di zon sandakan. Komputer itu merupakan sumbangan kerajaan negeri menerusi program bantuan ehsan komputer baik. Majlis Penyampaian Komputer Riba kepada pengetua sekolah terlibat disempurnakan wakil rakyat dan pemimpin masyarakat. Majlis yang berlangsung di salah sebuah hotel di Sandakan disaksikan Menteri Tugas-Tugas Khas Sabah, Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif. Bercakap kepada media, Datuk Arifin berkata sumbangan ini merupakan sebahagian daripada 10,000 unit komputer riba yang diperuntukkan dalam program Baik Fasa 1 melibatkan kos 15 juta ringgit. Hala tuju Sabah Maju Jaya untuk membantu menggerakkan dan memperkasa modal insan yang merujuk kepada pendidikan, ilmu dan kemahiran untuk anak-anak kita. Dan insyaAllah kita akan memohon lagi pada tahun hadapan untuk fasa kedua 10,000 lagi untuk anak-anak kita. Datuk Arifin berharap pelaksanaan program baik yang dijangka selesai sebelum akhir tahun ini dapat membantu memperkasa modal insan Sabah. Penyampaian komputer riba di bawah program baik akan diteruskan ke zon pedalaman atas dan pedalaman bawah. Dalam pada itu, Datuk Arifin memaklumkan kerajaan negeri juga memberi bantuan wang tunai sekali bayar berjumlah RM2,000 kepada pelajar B40 yang meneruskan pengajian peringkat sarjana muda dan RM1,500 bagi pelajar diploma. Program bantuan tunai pendaftaran IPT Budi itu melibatkan anggaran peruntukan RM5 juta. Turut disalurkan bantuan wang tunai RM200 kepada 37,000 pelajar yang bakal menduduki SPM, STPM dan STAM melalui bantuan khas tunai peperiksaan bakti melibatkan peruntukan RM6 juta. Bangunan Sekolah Kebangsaan Pekan Kimanis Papar dan Sekolah Kebangsaan Bin Suluk Membakut akan diganti sepenuhnya dengan bangunan baru tahun depan. Kedua-dua sekolah berkenaan berhadapan masalah struktur bangunan yang uzur serta tidak lagi mampu menampung jumlah murid yang semakin bertambah. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Muhammad Alamin berkata perancangan itu di bawah Pelan Pembangunan Gantian Penuh Sekolah dengan peruntukan RM21 juta bagi SK Pekan Kimanis dan RM7 juta bagi SK Bin Suluk termasuk pembinaan bangunan prasekolah yang baharu demi keselesaan para pelajar. Sekarang ini status projek itu sudah pun di peringkat perancangan akhir untuk dilaksanakan dan insya-Allah pada tahun hadapan akan dimulakan. Tenda akan dibuka pada tahun hadapanlah untuk pembinaan gantian penuh. Datuk Muhammad berkata demikian kepada media ketika ditemui selepas melawat kedua-dua sekolah berkenaan. Beliau yang juga ahli Parlimen Kimanis turut meluangkan masa melawat Sekolah Rendah Integrasi Haji Khalia Khan di Membakut. Sekolah ini bakal diserap sebagai Sekolah Agama Rakyat Bantuan Kerajaan SABK di bawah Kementerian Pendidikan. Menyentuh mengenai bajet 2022 yang akan dibentang Perdana Menteri 29 Oktober ini, Datuk Muhammad menyatakan harapan agar Sabah dan Sarawak diberi keutamaan dalam sektor pendidikan terutama bagi menaik taraf sekolah-sekolah daif. Satu kluster baru direkod Tenom semalam dikenali kluster Alap Senagang. Kes indeks kluster komuniti itu merupakan wanita tempatan 37 tahun yang tinggal di kampung Alap Senagang Tenom yang dikesan positif di hospital daerah berkenaan 14 Oktober lalu. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Seri Panglima Masidi Manjur menjelaskan siasatan awal mendapati penularan jangkitan disyaki berpunca daripada upacara pengebumian. Kluster berkenaan mencatatkan 50 kumulatif kes termasuk 4 kes baharu semalam. Dalam pada itu, sebanyak 641 kes positif baharu COVID-19 dicatat di Sabah semalam, menjadikan jumlah kumulatif kini 212,970. Datuk Masidi berkata 6 kematian turut dilaporkan di 4 daerah iaitu masing-masing 2 kematian di Tawau dan Keningau manakala selebihnya di Ranau dan Sandakan. Seramai 608 pesakit sembuh manakala 2021 yang lain masih dirawat termasuk 94 pesakit yang memerlukan penjagaan kritikal, 29 daripada mereka memerlukan alat bantuan pernafasan. Sementara itu, sebanyak 13 kompaun dikeluarkan di seluruh negeri kerana pelanggaran SOP COVID-19. 2 tangkapan pula dibuat di bawah Akta Kastam 1967 hasil penguatkuasaan SOP di perairan Laut Sabah oleh Pasukan Polis Marin dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. Seterusnya kita ikuti statistik terkini kes COVID-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah.
Golongan belia di Sabah dinasihati tampil menerima dos penggalak vaksin COVID-19 apabila ia dilaksana kelak. Pada masa ini, suntikan dos penggalak hanya tertumpu kepada kumpulan berisiko tinggi terdiri petugas Barisan Hadapan Kesihatan, warga emas dan penghidap penyakit kronik. Setiausaha Tetap Kementerian Belia dan Sukan Sabah, Mansur Asud berkata, suntikan vaksin dos penggalak itu penting bagi meningkatkan imuniti badan untuk mencegah penularan varian baru COVID-19. Jika sekiranya sudah dibuka kepada umum, maka belia-belia ini harus tampil ke hadapan. Sebab mereka ini adalah belia-belia yang perlu menjadi contoh kepada belia-belia yang lainlah. Mansur berkata demikian kepada RTM selepas mewakili Menteri Belia dan Sukan Sabah, Dato' Aaron Alfred Angin merasmikan majlis penutupan dan penyampaian sijil kursus seni kraf simen di Tambunan. Terdahulu dalam ucapannya, Mansur berkata kementerian berkenaan komited memastikan belia di negeri ini terus diperkasa dengan pelbagai kemahiran untuk mempersiapkan mereka menceburi bidang pekerjaan. Sementara itu, peserta menyifatkan mereka bertuah kerana berpeluang mengikuti kursus ini. Lepas saya ikut ni kursus simen, memang best lah sebab selalu dia lelaki kan yang buat, tapi sekarang perempuan yang join pun memang best lah sebab boleh tahu macam mana buat dia punya rangka, buat dia punya semen. Saya dapat belajar ilmu baru dalam seni craft semen dan kursus ini sangat baik untuk belia dan yang mereka yang memerlukan pengalaman baru juga. Saya teruja sangat ikut nih kursus sebab yalah kebanyakan yang ikut nih lelaki, majoriti sini pun lelaki, tapi syukurlah sebagai perempuan saya dapat juga belajar nih semua. Seramai 25 peserta sekitar daerah Tambunan menyertai kursus 5 hari ini. Kerajaan negeri meneruskan komitmen membela nasib Persatuan Wanita dan Ibu Tunggal yang berdaftar dengan Jabatan Hal Ehwal Wanita JEWA Sabah menerusi pemberian geran bagi tahun 2021. Geran berjumlah RM150,000 itu diserahkan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah Datuk Syahimil Yahya kepada Wakil Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO berkaitan. Seramai 21 penerima mewakili Persatuan Wanita dan Ibu Tunggal di Sabah menerima geran peruntukan masing-masing. Penyerahan geran ini bertujuan untuk membantu persatuan wanita dan juga ibu tunggal yang berdaftar dengan Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah menjalankan aktiviti-aktiviti kebajikan mereka. Datuk Syah Helmi berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan majlis penyerahan geran peruntukan kepada NGO terlibat di Kota Kinabalu. Mengenai dakwaan seorang bekas pekerja wanita Unit Pelindungan Hidupan Liar Sabah tentang gangguan seksual oleh kaki tangan unit berkenaan menerusi kenyataan di Facebook, Datuk Syah Helmi mengarahkan siasatan menyeluruh dijalankan. Dalam pada itu, wanita berkenaan diminta membuat laporan polis serta menghubungi Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah untuk mendapatkan khidmat kaunseling dan bantuan guaman jika perlu. Proses pembentukan budaya bertaraf nasional memerlukan perancangan yang teliti dan rapi agar dapat melahirkan cara hidup harmoni. Justru proses seumpama perlu diterapkan dengan nilai-nilai kekeluargaan yang utuh. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Jeffrey Arifin berkata, usaha memupuk perpaduan wajar dijadikan teras utama dalam setiap perancangan yang diatur. Sebab kalau kita gagal memupuk perpaduan ini amat bahaya bagi negeri kita. Jadi melalui platform seumpama ini, alhamdulillah negeri Sabah setakat ini masih lagi berjaya dalam memberikan satu kelainan perpaduan dalam suku bangsa di negeri Sabah ini. Datuk Jeffrey ditemui pemberita RTM dalam majlis ramah mesra dengan Badan Kebudayaan Etnik Sabah di Kota Kinabalu. Mengenai sambutan Hari Etnik Sabah yang diraikan hari ini, Datuk Jeffrey berkata ia merupakan ruang terbaik untuk merayakan kesatuan dalam kepelbagaian etnik dan toleransi beragama di negeri ini. Datuk Jeffrey turut menyaksikan upacara menandatangani surat niat kerjasama Program Digital Budaya IDB Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah, Universiti Malaysia Sabah 2021. LKNS diwakili pengurus besarnya Meki Apison, manakala Profesor Madya Dr. Zairul Anwar Maddawa mewakili UMS. Kerjasama itu bagi menggabungkan kepakaran kedua-dua pihak dalam aspek informasi berkaitan kebudayaan dan kesenian dalam mengangkat seni budaya tradisi etnik Sabah.
Persatuan Industri Kecil dan Sederhana Wanita IKS Nita Sabah akan melancarkan buku 100 Wanita Inspirasi Sabah bulan depan. Buku bertemakan kejayaan wanita Sabah dalam pelbagai sektor itu merupakan yang pertama diterbitkan di negeri ini. Presiden IKS Nita Sabah, Datuk Dayang Katijah Datuk Bakhtiar berkata, buku berkenaan yang mula ditulis Mac lepas mengandungi penceritaan mengenai wanita-wanita hebat dan berjaya di seluruh negeri. Buku ini kita akan jadikan dia sebagai bahan rujukan untuk universiti dan untuk kepanjangannya kita simpan di arsip negeri dan juga muzium, dan kalau ada yang mau beli boleh juga. Kita akan simpan buku ini sebagai satu reference kepada anak cucu kita nanti. Datuk Dayang Katijah berkata demikian kepada media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap isteri yang di-Pertuan Negeri, Toh Puan Nurlidah Tan Sri RM Jasni di Istana Sri Kinabalu. Kunjungan bertujuan menjemput Toh Puan ke Majlis Pelancaran Buku 100 Wanita Inspirasi Sabah 20 November depan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Tarikh berkenaan dipilih sempena sambutan hari lahir Toh Puan Nurlidah. Usaha memperkasa bahasa, budaya dan sastra etnik Sabah terus diperhebat menerusi kerjasama jabatan dan agensi berkaitan. Di Kota Kinabalu, Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah menganjurkan webinar bahasa etnik Sabah sempena hari jadi rasmi yang di-Pertuan Negeri ke-68. Berucap merasmikan webinar ini, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Jeffrey Arifin berharap penganjuran program seperti ini berupaya mewujudkan kesedaran umum tentang kepentingan memelihara bahasa etnik masing-masing. Katanya bahasa etnik merupakan salah satu identiti yang mencerminkan kepelbagaian budaya dan latar belakang masyarakat di sesuatu kawasan. Justru Datuk Jeffrey melahirkan kebimbangan melihat keunikan etnik Sabah diancam kepupusan akibat proses pemodenan. Katanya ramai penduduk Sabah kini tidak lagi fasih menggunakan bahasa etnik masing-masing. Terdapat lebih 30 etnik dan 217 subetnik di Sabah. Perkembangan dari Sabah berakhir di sini. Teruskan bersama Berita RTM. Saya Muhammad Syarif Samawang. Salam hormat.